Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, geng. Okey, geng. Hari ni aku nak bawa perkongsian daripada Syafiq Fadli soal Syed Saddiq. Syed Saddiq ni Allahu Akbar. Hari tu bukan main, geng. Kata dia nak letak jawatan. Wallahi wabillahi watallahi akan letak jawatan kalau dia didapati bersalah. Lalas dia hanya letak jawatan sebagai ahli parlimen. Tak. Dia hanya letak jawatan sebagai Presiden Parti Muda. Dan disambung oleh perempuan tu ahli Dewan Undangan Negeri Iskandar, apa dia lupalah, tak apalah, biar apilah kan. Jadi ni sekarang ni Syed Saddiq dia macam dia punya kes dia sekarang ni memang dah tak boleh buat apa dah, memang tunggu rayuan saja. Lagi 2 mahkamah dan kita tunggu bila, mungkin dalam masa setahun, dalam masa 2 tahun, dalam masa 3 tahun kemungkinan untuk dia buat proses rayuan. So aku nak bawa dengan hampa bersama-sama dia menceritakan soal Syed Saddiq ni, betapa gebangnya dia. Kan dia ingat rakyat ni anak-anak muda ni mudah sangatlah dia memperbodohkan anak-anak muda. Tapi bila fikir-fikir balik, baca balik fakta-fakta kes dia, hampir bubuh dalam ASB hang buat apa? Hang duit tu duit curi. Pasal apa hampir bubuh ke dalam satu agensi seperti bank yang ada bukti, yang ada data, yang ada fakta, yang dapat menyimpan bukti-bukti tu. Pasal apa hampir bubuh dalam tu? Kantoi lah. Faham tak? Jadi jom aku nak bawa dengan hampa bersama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Syafiq Fadli. Jom sama-sama kita dengar. Saddiq, kusangkakan panas sampai ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Kusangkakan kau cakapnya lantang, rupanya penuh bergelumang tahi. Saya sebenarnya bersimpati, tetapi dalam masa yang sama saya lengit, jelik dengan komen-komen yang dikeluarkan oleh Parti Muda dan penyokong-penyokong mereka. Mereka kata berani kerana benar. Siapa sebenarnya yang benar? Siapa yang salah? Adakah keputusan mahkamah salah dan Saddiq masih lagi benar? Apa maksud dengan lagi ditekan, lagi melawan? Siapa yang menekan? Apa lagi yang kau nak lawan? Muda mesti beri penjelasan. Apa sebenarnya yang mereka nak perjuangkan? Adakah kebebasan mahkamah, integriti mahkamah, ataupun individu yang telah didapati bersalah iaitu Syed Saddiq? Adakah mahkamah tidak adil? Mahkamah telah putuskan bahawa pihak pembelaan gagal untuk mewujudkan keraguan yang munasabah. Beyond reasonable doubt, Saddiq telah dijatuhkan hukuman penjara 7 tahun, denda 10 juta dan 2 kali sebatan atas kesalahan pecah amanah dan juga pengubahan wang haram. Ini menjadikan Saddiq politician pertama yang dihukum sebat. Nah, terbuktilah Saddiq ini taklah sebersih apa yang dia kata. Kononnya whiter than white, tetapi realitinya he is dirtier than we thought. Bayangkanlah jenayah ini dilakukan dalam usia yang begitu muda dan dalam keadaan beliau yang terpekik terlolong soal prinsip integriti dan kononnya bebas rasuah. Whiter than white. Itu sahajalah skrip terbaru Saddiq. Dia kata politicians must be whiter than white. Kalau itulah prinsipnya, Saddiq bukan sahaja perlu melepaskan jawatan sebagai Presiden Muda, tetapi beliau juga perlu melepaskan jawatan sebagai ahli parlimen MUA. Kerana politician must be whiter than white. Itu yang dia kata. Jadi Presiden Parti politician, jadi ahli parlimen lagi politician. So politician must be whiter than white. Kalau dia lepaskan jawatan Presiden, maka dia kena juga lepaskan jawatan ahli parlimen. Baru pegang pada prinsip. Apalah sangat dengan jawatan Presiden Parti Muda, sedangkan seorang individu yang telah pun didapati bersalah di mahkamah atas tuduhan pecah amanah dibenarkan untuk menjejakkan kakinya ke dalam Dewan Yang Mulia. Sebenarnya saya tak fikir pun dia perlu lepaskan jawatan sebagai Presiden Parti sebab dia masih ada ruang di Mahkamah Rayuan dan di Mahkamah Persekutuan. Tetapi apabila beliau berdrama dengan meletakkan jawatan sebagai Presiden, kononnya politician must be whiter than white. Jadi beliau juga perlu menunjukkan kesungguhan prinsipnya dengan meletakkan jawatan sebagai ahli parlimen. You cannot pick and choose in principle. Sebab itu dalam keadaan saya bersimpati, saya jelik dengan perangai dia yang terus bersandiwara. Saya juga bersimpati, tetapi bila saya kenang kembali apa yang dikata kepada pemimpin-pemimpin UMNO dahulu, apa yang dikata kepada Datuk Seri Zahid, apa yang dikata kepada Datuk Seri Najib,
He doesn't deserve our sympathy. Ini seharusnya menjadi pengajaran buat semua. Jangan hanya kerana seseorang itu bercakap soal bersih, maka dia telus dan bersih. Jangan kita terpesona hanya dengan penampilan dan lunaknya kata-kata seseorang. Jangan kita terpedaya dengan helah muslihat menuduh orang lain sedangkan dirinya lebih teruk daripada itu. Bak kata pepatah Melayu, bagai ayam si tombong berkokok berderai-derai, ekor bergelumang tahi. Okey, geng. Faham kan? Syed Saddiq ni kadang-kadang bukan nak kata lah, ahli politik, anak muda yang pada aku hipokrit, kan? Dia setakat sembang sebab Syed Saddiq ni dia bercakap memang dia pandai bercakap. Memang dia pandai bercakap lantang dan dia ada orang tukang edit video dia supaya nampak dia ni bersungguh-sungguh. Padahal di dalam sidang parlimen, apakah idea-idea dia sepanjang dia duduk di dalam parlimen, idea-idea dia dapat bantu rakyat, dapat selesaikan masalah rakyat, disebabkan idea dia tu dapat lulus untuk rakyat. Tak ada pun. Dia hanya syok berkata-kata, hanya syok orang kata publicity, dia hanya nak orang ambil perhatian disebabkan kata-kata dia. Tapi apa pun tak ada. Kan waktu dia jadi menteri apa pun tak ada. Waktu lepas dia dah tak jadi menteri pun apa pun tak ada. Dia duduk menjerit melolong di dalam sidang parlimen pun apa pun tak ada. Tahu-tahu kantoi mencuri duit armada. Allahu Akbar. Dahlah curi, dahlah sakau, simpan dalam rumah. Yang selebihnya pibuh dalam akaun bank ASB, boh 50,000. Lepas tu tambah lagi 50,000, jadi 100,000 duduk di dalam akaun ASB. Itu orang kata pengubahan wang haram. Apabila berlaku pengubahan wang haram, kenalah dakwa. Jadi aku nak bawa dengan hampa bersama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Wan Mahusin tetap respon kenyataan Syed Saddiq. Jom sama-sama kita dengar. Saya perlu terima kritikan dengan hati yang terbuka. Sama saja seperti saya perlu terima keputusan Mahkamah Tinggi dan Hakim pada hari ini. Kerana saya tidak boleh membezakan diri saya dengan mana-mana rakyat lain yang turut diadili di dalam mahkamah. Kalaulah korang kaitkan bahawasanya tindakan yang dikenakan kepada Syed Saddiq itu ada kaitan dengan kerajaan kerana dia keluar daripada kerajaan perpaduan, tidak menyokong PMX lalu dan dikenakan tindakan. Saya mungkin anda tak perasan ataupun perasan tapi tak detect, ataupun perasan tapi buat-buat diam. Peguam yang dilantik oleh Syed Saddiq adalah Gobind Singh yang merupakan ahli parlimen Pakatan Harapan yang sekarang ini ahli parlimen kerajaan lah. Jika ada benda-benda yang muskil kerana dia keluar daripada kerajaan kena tindakan, kenapa Gobind Singh selaku peguam kepada Syed Saddiq? Itu je. Jadi kalau Syed Saddiq boleh menerima apa yang dia kena terima, walaupun pun kena terima lah. Okey geng, isu yang kedua ni, Syed Saddiq, peguam utama dia adalah Gobind Singh. Gobind Singh ni ahli parlimen Puchong. So, dia dah menjadi peguam kepada Syed Saddiq. Daripada Syed Saddiq bermulanya dia dituduh di mahkamah, apabila proses kemukakan bukti, proses segalanya, Gobind Singh. Sekarang ni Gobind Singh ahli parlimen kerajaan, dia memang seorang lawyer, memang seorang, kalau tak silap dia anak kepada Kapal Singh. Kalau tak silap akulah. Okey, dia menjadi peguam Syed Saddiq dan mulalah depa ni menuduh Anwar Ibrahim campur tangan disebabkan Syed Saddiq dijatuhi hukuman bersalah. Depa buat satu-satu tuduhan yang jahat. Sedangkan masuk akal ke tak masuk akal? Peguam Syed Saddiq adalah budak Anwar Ibrahim, orang-orang Anwar Ibrahim. Faham tak? Kan? Peguam kepada Syed Saddiq itu adalah Gobind Singh, ahli parlimen Pakatan Harapan. Jadi sebab tu kalau betul-betul dia nak bagi bersalah, hari itu lagi kerajaan dah boleh bagi bersalah. Tapi sebabkan tak campur tangan, malah tak ambil tahu apa pun. Hang nak sokong ikut hang. Hang tak mau sokong dah. Itulah yang berlaku seperti dekat 4 orang ahli parlimen Parti Bersatu yang menyokong Anwar Ibrahim. Depa kata dia diugut, dia di itu, dia di ini. Kan? Jadi, kalau seseorang tu diugut ataupun ahli-ahli parlimen daripada Parti Bersatu tu diugut,
Kenapa mereka tak buat report polis? Kenapa mereka tak sertakan bukti kepada polis ke SPRM ke? Dan kenapa mereka digantung pula? Kalau betul-betul diugut, tiba-tiba mereka keluarkan kenyataan menyokong Anwar Ibrahim, dan kenapa Parti Bersatu Muhyiddin Yassin, Hamzah Zainuddin gantung mereka ni? 4 orang ni yang menyokong Anwar Ibrahim. Masuk akal ke tak masuk akal? Inilah helah-helah penipuan, spin-spin yang dimainkan oleh puak-puak walau ni. Mereka sengaja, mereka dah tak ada model, mereka nak hantam kerajaan, mereka nak balun kerajaan, mereka nak maki kerajaan. So, mereka satu-satu isu yang keluar ni, mereka akan manipulate, mereka akan spin, mereka akan macam-macam untuk nak memburukkan kerajaan. Kan? Kalau betul-betul lah Anwar Ibrahim, kalau setakat Anwar Ibrahim dia nak balas dendam ni, Allahu Akbar. Tun Dr. Mahathir dulu kena. Kan? Sedangkan Anwar Ibrahim dok tak keluarkan kenyataan pun selepas Syed Saddiq itu tarik sokongan. Kok hang lah. Kan? Turunlah 148. Dan apabila tiba-tiba Allah bagi 4 orang yang menyokong Anwar Ibrahim, naiklah 152. Hampa boleh kata apa? Kan? Itulah hakikat kan. Janganlah semua segala mak nenek duk nak politik kan. Isu Palestin pun hampa politik kan. Isu Israel pun hampa politik kan. Segalanya hampa politik kan. Sebab hampa dah tak ada modal, hampa dah tak ada hujah untuk hampa nak hantam kerajaan. Jadi inilah sedikit perkongsianku. Kan? Jangan jadi membualaun. Jangan jadi mangkak. Letak jawatan elok-elok. Cabang ahli-ahli parlimen hampa. Kita buat pilihan raya kecil, settle masalah. Kerajaan hari ini insyaAllah tak akan tumbang, tak akan apa, akan bertahan lagi 4 tahun. Terima kasih banyak, boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Tak akan maaf, Assalamualaikum.